Hubungan PAS Bersatu didakwa renggang. Benarkah PAS sedang mencari haluan baru? Adakah benar Bersatu pula berdepan krisis kepimpinan? Mungkinkah akan wujud penjajaran politik baharu? Ikuti kupasan lanjut bersama saya Amira Akilah dalam Next Step Focus. Hubungan PAS dan Bersatu di peringkat kepimpinan tertinggi didakwa dingin ekoran beberapa isu berkait hala tuju dan masa depan gabungan parti itu. Umum mengetahui kedua-dua parti itu mula membentuk kerjasama ketika menjayakan rancangan langkah Sheraton 2020 yang menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menang dalam PRU 14 ketika itu tumbang. Kejayaan terbesar gabungan ini adalah apabila berjaya memenangi PRU 15 lalu dengan jumlah kerusi kedua terbesar selepas Pakatan Harapan iaitu sebanyak 79 kerusi dan menguasai 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Dari sudut kekuatan politik, PAS merupakan parti yang telah lama bertapak di negara ini, berpengalaman dalam jatuh bangun politik dan mempunyai jumlah keahlian dan jentera di lapangan yang besar. Sementara Bersatu yang ditubuhkan pada 2017 merupakan sebuah parti yang masih baru dalam pentas politik negara, namun telah berjaya menjadi kerajaan ketika bersama Pakatan Harapan pada 2018 dan selepas langkah Sheraton 2020 bersama PAS. Namun, akhir-akhir ini melalui beberapa insiden yang berlaku memperlihatkan ada keretakan dalam gabungan ini. Paling ketara sekitar bulan Mei lalu apabila PAS dilihat mula membuat langkah sendirian tanpa melibatkan Bersatu. Ia bermula dengan beberapa siri pertemuan antara PAS dan Mahathir berlangsung yang akhirnya membawa kepada parti itu bersama bekas Perdana Menteri dua kali itu menggerakkan proklamasi Orang Melayu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin parti itu hadir sendiri bertemu Mahathir dan menandatangani proklamasi Orang Melayu. Abdul Hadi ketika berkongsi di Facebooknya menyifatkan sokongan yang diberikan terhadap proklamasi berkenaan adalah sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Selain itu, beliau turut menegaskan bahawa dakwaan proklamasi tersebut bersifat perkauman adalah tidak benar. Tidak habis di situ, selepas pilihan raya 6 negeri, 4 Menteri Besar PAS sekali lagi membentuk kerjasama dengan Mahathir apabila melantik bekas ahli Parlimen Langkawi itu sebagai penasihat ekonomi dan pembangunan di 4 negeri di tadbir PAS. Pelantikan itu dibuat sejurus PAS mengumumkan pembentukan kerjasama 4 buah negeri di bawah PAS yang dikenali sebagai State Government 4 atau SG4. Menurut Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, kerjasama strategik itu mengikut bidang kuasa 4 negeri dan akan memfokuskan kepada pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf kehidupan rakyat di negeri terbabit. Bagi Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi, tindakan PAS mengangkat Mahathir melalui gerakan proklamasi Orang Melayu dan melantik bekas Perdana Menteri itu sebagai penasihat 4 negeri adalah jelas sebagai tindakan mahu meminggirkan Bersatu. Apatah lagi katanya, PAS seperti tidak mengiktiraf kemampuan Muhyiddin untuk menjadi penasihat negeri-negeri mereka. Dalam kedua-dua gerakan ini, katanya tidak mustahil PAS dan Bersatu akan berpisah gara-gara tangan Mahathir. Sementara itu, Muhyiddin memberitahu pemberita bahawa dia tidak mempunyai masalah dengan pelantikan Mahathir sebagai penasihat SG4. Presiden Bersatu itu berkata keputusan itu dibuat oleh PN di 4 negeri dan dia juga menyokong langkah itu. Katanya keputusan itu telah dibuat mungkin melihat Tun M adalah tokoh negarawan yang cukup berpengalaman dan boleh memberi nasihat. Pada Jun lalu, Muhyiddin juga pernah nafikan bahawa PAS menjadi abang besar di dalam PN. Beliau mengakui PAS sudah lama wujud berbanding Bersatu, malah segala keputusan termasuk pembahagian kerusi dibuat secara rundingan bersama. Muhyiddin juga menegaskan bahawa beliau adalah pengerusi PN yang disokong oleh PAS. Dalam pada itu, Bersatu juga pernah berdepan dengan
pandangan bahawa parti itu hanya mengambil kesempatan terhadap kekuatan PAS yang mempunyai jentera yang ramai di seluruh negara. Ini Ekoran Bersatu dilihat tidak mempunyai jentera yang kuat di peringkat akar umbi, khususnya berdepan pilihan raya. Menjawab tuduhan itu, Muhyiddin berkata segala gerak kerja dalam PN dibuat secara berpasukan, membabitkan semua parti komponen selain menegaskan tiada pihak yang mendominasi gabungan itu. Menurutnya, tidak timbul isu Bersatu hanya mempergunakan jentera PAS. Sementara itu, dalam perkembangan sama, muncul pula dakwaan bahawa Bersatu hanya menjadi pak turut kepada PAS. Kenyataan itu dikeluarkan oleh bekas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman yang mendakwa Bersatu hanya menjadi pak turut dan pelengkap kepada agenda politik jumud PAS. Katanya sekiranya Bersatu menjadi semakin ekstrim di bawah Perikatan Nasional adalah sukar untuk parti itu membentuk kerajaan pusat, memandangkan perkara itu hanya dapat dicapai melalui kerjasama dengan kaum-kaum lain. Sebab itu katanya parti Bersatu kini sekadar jadi pak turut dan pelengkap kepada agenda politik jumud PAS dan serpihan gerakan tanah air sahaja. Menjawab dakwaan itu, Ketua Penerangan PAS Pahang, Muhammad Tarmizi Yahya berkata tidak timbul isu parti pak turut dalam gabungan itu. Menurutnya, semua keputusan bukan ditentukan PAS, sebaliknya ia dibuat atas persetujuan bersama antara pimpinan Bersatu dan gerakan. Malah strategi gabungan itu telah terbukti berjaya menarik sokongan khususnya orang Melayu dalam pilihan raya umum dan pilihan raya 6 negeri yang lalu. Bagi Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari pula, beliau menegaskan adalah tidak berbaloi untuk mengulas kenyataan berkenaan. Ini kerana Muhammad Faiz bukan lagi sesiapa dalam Bersatu. Terbaru timbul pula pelawaan agar PAS menyertai kerajaan perpaduan yang dilihat juga bakal menambah retak antara PAS dan Bersatu. Pelawaan itu diutarakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa pintu untuk PAS bersama dalam kerajaan perpaduan masih terbuka. Dalam reaksi terbaru, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dipetik media berkata, parti itu tidak menghalang mana-mana perwakilan membahaskan sebarang isu termasuk tawaran menyertai kerajaan perpaduan sepanjang muktamar tahunan parti itu yang akan berlangsung hujung minggu ini. Walaupun berada dalam gabungan, setiap parti sudah tentu mempunyai strategi tersendiri untuk menentukan survival politik masing-masing. Tentunya, keutamaan adalah untuk menguatkan parti sebelum menguatkan gabungan. Apapun keadaannya, Malaysia memerlukan gabungan pembangkang yang mantap dan kuat untuk mainkan peranan sebagai semak imbang kepada kerajaan. Sekian sahaja Next Step Focus untuk hari ini. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia, menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.